Terima kasihlah sudi nak interview saya ni kan. Saya ni anak ramai sebenarnya. Dan sebagai seorang bapa, saya memang sangat risau dan prihatin lah apa yang anak-anak saya tonton, apa yang anak-anak saya baca. Sebab media sekarang ni sangat merisaukan kan. Kita pun tak tahu kalau mereka akan Hey. Engkau dengan adik-adik kau nanti ayah pukul, ayah terajam kau korang tengok. Ayah orang kena interview sekarang dipising-pising. Itulah kan, takut dengan mereka terpengaruh dengan unsur-unsur yang buruk. Video ni adalah untuk orang-orang yang suka tengok anime, yang sukakan cerita aksi, yang suka membaca kisah-kisah yang epik. Khususnya juga untuk para guru dan juga ibu bapa. Yang ada anak kecil tu, yang ada anak besar tu lagi bagus. Yang ada tu, yang tengah mengandung tu, yang perut besar tu. Oh, bukan mengandung. Oh, laki. Tak apa, tengok je. Para guru dan juga ibu bapa sentiasa nak memberikan yang terbaik kan kepada anak mereka, kepada anak-anak murid. Jadi sebab itulah aku sangat teruja untuk berkongsi tentang sebuah karya daripada Hilal Ashraf, iaitu Gelombang Baru. Gelombang Baru mengisahkan sekumpulan pelajar bermasalah yang merupakan pemain-pemain pasukan bola tampar. Pasukan itu hampir dibubarkan akibat masalah pemainnya. Tetapi ada seorang jurulatih misteri mahu mengubah keadaan tersebut. Namun ianya bukan mudah. Jurulatih tersebut perlu membentuk akhlak, akademik dan juga peribadi pasukan-pasukan itu untuk menjadi orang yang berjaya dan juga berakhlak mulia. Apatah lagi untuk membentuk satu pasukan yang bekerjasama untuk mengalahkan juara bertahan yang sentiasa bermain kotor di gelanggang. Sebagai pembaca Hilal Ashraf, yang banyak menghasilkan karya-karya seperti Hikayat Satria Sejati, Trilogi Takdir. Jadi apabila Hilal Ashraf dia buat buku remaja yang tentang sukan, permainan sukan, jadi aku tak meletakkan harapan yang tinggi lah. Sebab bagi aku macam, ni untuk budak-budak remaja, but I was wrong. Walaupun dia bukan cerita fantasi, walaupun dia bukan cerita yang perlawanan, aksi, tumpah darah semua tu, tetapi dia punya level of epicness, the dramatic dia sangat on point. Ada orang kata kalau suka anime bola tampar Jepun yang Haikyuu tu, korang akan suka Gelombang Baru. Tapi untuk aku terbalik, aku baca Gelombang Baru dulu, kemudian aku rasa sangat bersemangat, dan kemudian baru aku tengok Haikyuu. Best gila. Sebab aku tak sangka dengan membaca aku dapat feel yang sama macam mana aku tengok drama Jepun tu tau. Walaupun dia cerita pasal sukan, which is bagi aku sangat susah sebenarnya nak tulis pasal sukan, aku dapat bayangkan setiap babak perlawanan sukan tu tau. Lebih-lebih lagi apabila setiap permainan dorang ni ada tricks dorang tau, yang membuatkan macam wah. So bila aku baca cerita ni kan, aku macam wah, esoknya tau semangat aku berkobar-kobar, aku nak main bola tampar. Walaupun aku tak ada kawan. Dan Gelombang Baru ini dia datang dengan 3 buku sekaligus, dan aku sangat enjoy apabila setiap buku ini dia mempunyai konflik yang berbeza-beza tau. Walaupun dia cerita dia bersambung, tetapi still boleh enjoy setiap buku ini secara individu. Watak dia ramai gila. Kalau korang tengok dekat dalam ni, aku mula agak keliru jugalah. Tetapi alhamdulillah dekat dalam ni dia ada banyak ilustrasi yang sangat membantu aku untuk aku membayangkan yang mana satu yang ni, yang mana satu yang ini. So ada 11 watak tu. Dialog dia a bit kaku sikit, terutama sekali dialog si Nazrin, seorang pelajar yang suka cakap English. Tapi bagi aku it's okay. Ia tak mengganggu aku langsung. Sebab jalan cerita dia, drama dia, epicness dia tu, mungkin rasa macam aku nak hadiahkanlah buku ini kepada anak-anak. Yes, sangat sesuai. Tetapi mungkin nak spesifik macam tapi anak saya suka yang ini, anak saya suka yang ini. Di sini saya ingin kongsikan 5 remaja yang patut baca Gelombang Baru. Yang pertama adalah pemain sukan. Tak kisahlah pemain bola tampar ke, pemain bola sepak ke, pemain hoki ke. Yang penting remaja ini adalah orang-orang yang sangat suka sukan. Saya dengan anak saya ni memang sangat sukalah sukan ni. Kita orang memang setiap minggu 2 kali kita orang sukan kan. Lagi-lagi nak bulan puasa ni memang setiap hari memang takkan miss lah sukan. Sebab dia bagi kita tenaga kan. Dia seronok lah, lagi-lagi bila emaknya jamah kami dengan makanan-makanan yang lazat. Wah, seronok gila sukan ni. Memang best sukan. Itu sungkai bang. Sungkai. Oh, sungkai. Salah. Sungkai. Kami suka sungkai sebenarnya. Buka puasa semua tu, more. Memang sukalah. Kalau sukan. Apa tu? Jadi bagi aku, orang yang suka sukan, apabila dia baca buku ini, dia akan rasa berkobar-kobar untuk dia nak menjadi seorang pemain yang hebat. Even aku yang tak main sukan pun, aku rasa macam aku kena main dengan hebat. Aku tak tahu aku main apa.
Position is not a possession. Jadi itu sangat bagus, sangat memberi inspirasi, sangat menaikkan semangat aku lah. Dia agak detail juga cerita ini sebab dia menceritakan tentang tricks, macam mana nak buat, macam mana nak lompat, siapa yang akan jadi ini, siapa yang akan jadi itu. Langsung tak tahu pasal bola tampar boleh jadi faham tentang bola tampar. Okay, cuba bayangkan, lepas saja baca buku ini, terus pergi kat YouTube, terus cari trik-trik dummy, trik-trik 3-pointer, semata-mata sebab nak tengok macam betul ke ada orang buat macam tu kan. Remaja yang sedang bermain sukan, terutama sekali bola tampar, akan lagi super bersemangat membaca karya ini. Yang kedua adalah remaja yang sedang give up. Ada anak yang mungkin baru je lepas exam tapi tak dapat A. Ada yang kalah dalam sukan, kalah dalam pertandingan. Buku ini sangat sesuai untuk dihadiahkan supaya menaikkan semangat mereka. Saya pun tak tahu lah nak cakap macam mana. Dia give up betul bila dapat nombor 3. Saya kata tak apa. Tak apa, nombor 3 tu dah bagus lah tu kan. Tak dapat nombor 1, nombor 2, tak apa. Bagi saya okey. Tapi dia sangat give up. Dia sangat kecewa betul dia nombor 3 kan. Tapi nombor macam mana? Dah Along dengan Angah dia lahir dulu. Dia anak ketiga lah. Nanti dah anak dah tua, nanti kan Along Angah dia dah mati kan. Kau jadilah anak kau yang pertama. Hai, tu. Anak-anak remaja yang seperti ini sangat bagus untuk dibacakan gelombang baru. Bukan dibacakan lah, okey. Takkanlah kita nak hembuskan baca Yasin tu. Tetapi dalam gelombang baru ini dia memberikan banyak ayat-ayat motivasi tau. Sebab watak cikgu ini adalah seorang watak yang sangat memahami pelajar-pelajar dia. Okey, jadi dia nak bawa pelajar-pelajar dia yang sudah hilang semangat, yang dah rasa macam tak apalah, biarlah kami bodoh, biarlah kami gagal. Sedangkan dalam setiap kesusahan akan ada terselit kesenangan. Okey, jadi dalam buku ini, dalam gelombang baru ini, bagi aku dia sangat subtle pemberian harapan kepada remaja-remaja yang it's okay. Kegagalan itu hanyalah satu cabang untuk jadi lebih hebat lagi. Yang ketiga adalah remaja-remaja yang nakal, yang degil ni, yang suka melawan cakap, yang memang suka buat kepala sendirilah. Biasalah anak-anak ni, dia kalau tak nakal memang tak asal lah. Orang kata nanti anak-anak ni makin membesar dia akan makin jadi baik kan. Ya, biasalah kalau setakat kena pukul-pukul kepala, pijak-pijak kepala tu. Biasalah anak-anak kan. Berapa umur dia bang? Umur dia start sekarang ni baru 37 tahun. Yang pijak kepala tu? Yang pijak-pijak kepala tu dah lama dah. Itu 3 hari lepas. Buku ini sebenarnya sangat bagus untuk mereka, okey, sebab watak-watak dalam cerita ini adalah pelajar-pelajar nakal, suka melawan cakap cikgu dia lah. Karya ini dia tidaklah membuatkan yang mereka ini insaf secara automatik, okey. Mereka juga masih lagi rebel, mereka masih lagi suka berloya buruk, mereka masih lagi nakal, tetapi nakal yang terkawal, nakal yang tidak keluar daripada landasan Islam. Faham tak? Remaja-remaja nakal juga akan dapat relate dengan watak-watak ini, okey? Sebab kadang-kadang persoalan dia kata macam penatlah, bebanlah sekolah agama ni. Kan dia macam tu kan. Rasanya ramai remaja-remaja yang rasa macam macam bersolat tu membebankan, kian mulai lagi. Jadi dalam buku ini dia menjawab segala persoalan mereka itu, okey, dengan cara yang sangat bagus, tidak mengajar-ngajar sangat, tetapi sangat dekat dan tersentuh dalam hati. Jadi hadiahkan kepada remaja-remaja, anak-anak yang mungkin rasa dalam kategori yang degil ini. Yang keempat, anak-anak yang baik tapi mungkin tak solat, mungkin tak suka mengaji, mungkin agama dia tak berapa sangat, tapi dia budak baik. Jadi ini juga adalah satu karya yang sangat bagus untuk dihadiahkan kepada remaja yang seperti ini. Yalah, anak saya ni dia baik sebenarnya, punya pekerti elok, cakap pun lembut, kalau keluar minta izin kan. Tapi itulah, kalau bab-bab solat, agama ni, saya sebagai bapa pun segan lah juga sebenarnya kan. Kita ni ahli surau kan, kita ni orang Islam. Abang keluar jap nak ke mana tu? Nak pergi sembahyang Jumaat jap. Sembahyang Jumaat? Yelah. Okay, bye. Awal dia sembahyang Jumaat baru pukul 12 hari Selasa. Di dalam buku ini, dia mengajar kita bukan untuk menjadi juara, bukan untuk menjadi orang yang paling hebat nombor 1 dalam pelajaran, tetapi adalah untuk menjadi ikon
Islam. Sebagai seorang ikon Islam, kita diajar untuk berusaha sebaik mungkin. Kalau nak bersukan betul-betul. Kalau nak belajar betul-betul. Tetapi juara di dalam sukan, nombor 1 dalam akademik bukanlah utama. Okey, itu yang nombor 2. Yang pertama adalah redha Allah itu sendiri. Okey, dalam buku ini pembaca akan rasa seronoknya, macam baca doa rabitah, lepas tu baca bab surat. Kenapa kena baca? Seronoknya untuk kita nak ikut usrah. Dia tak mengajar-ngajar, dia tidak macam kau kena baca ni, kau kena baca ni, tetapi dia macam tunjukkan dan kita rasa macam macam best je diorang ni. Jadi buku ini dia sangat sesuai supaya dapat mengubah diri dia ke arah menjadi ikon Islam. Dan yang kelima adalah kepada remaja anda sendiri. Dah ada banyak dah kebaikan yang telah saya ceritakan. Okey, takkanlah tak nak kongsikan kepada anak-anak sendiri, kepada anak murid sendiri, betul tak? Walaupun mereka bukan dalam kategori 4 yang tadi tu, tetapi mereka masih lagi remaja dan mereka banyak lagi perlukan guidance. Saya sangat setuju lah dengan poin ini. Kan memanglah sebagai bapa kan, kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Apa yang terbaik kita kongsikan kepada anak-anak kita. Bukan anak saya saja, anak tuan-puan juga. Sebab itulah bukan sahaja kepada buku, tetapi juga barang-barang di sekeliling kita. Sebab itulah saya ni ada produk nak jual. Okey, kalau masuk bawah downline saya, okey, nanti akan dapatlah barang ni dalam diskaun. Jadi ini ada borang untuk design. Jadi kalau bawah saya ni, terutama sekali dalam cerita ini adalah tentang bagaimana pelajar-pelajar ini mahu respect kepada seorang guru, mahu respect untuk mendapatkan redha kepada seorang ibu bapa. Sebab itulah buku ini sangat bagus untuk diadakan kepada anak-anak, sebab dia membantu anda, okey, untuk membentuk peribadi dan juga pemahaman remaja-remaja ini ke arah yang lebih positif. Itu nilai yang ada dekat dalam buku ini sangat bagus untuk diterapkan. Okey, Cok. Ada juga yang keenam yang patut baca. Ibu bapa dan guru adalah sangat digalakkan untuk baca gelombang baru ini. Saya nak kena baca juga kan ni. Alah, malulah kan kalau orang dewasa baca buku remaja, novel remaja macam ni. Alah, malulah. Kita ni dah tua kan, nak baca buku-buku remaja macam ni. Nanti orang kata apa pula kan. Kami tak adalah paksa, tapi kalau buku ni sebenarnya menarik bang. Sebab tu kalau kami ajak parents untuk baca buku-buku ni, sebab bagi kami buku bagi kami sebenarnya buku sebab dalam cerita ini juga dia menceritakan tentang golongan-golongan pelajar nakal yang mereka ini sebenarnya nakal bukannya kerana mereka ini jahat, tetapi nakal kerana faktor keluarga, kerana faktor guru. Ada guru yang terlampau menghukum, guru yang tak memahami, ibu bapa yang terlampau aspek tinggi, yang anak tu tak masuk kelas sains, dia marah-marah. Kadang-kadang kita ni nak anak-anak kita baik, tetapi kita tak tahu yang rupa-rupanya mereka itu jadi nakal, mereka itu jadi rebel kerana diri kita sendiri. Jadi sebab itulah kita kena faham mereka. Dalam buku Gelombang Baru ini ada menceritakan bagaimana mereka ini boleh berubah menjadi seperti itu. Okey, apa yang remaja ini perlukan daripada ibu bapa dan juga guru? Apakah faktor dan cara pembelajaran yang bagus untuk ibu bapa dan juga guru berikan kepada remaja-remaja yang nakal ini? Okey, supaya mereka ini lebih behave, mereka ini lebih respect kepada kita. Jadi sebab itulah bagusnya juga untuk ibu bapa, untuk guru-guru membaca Gelombang Baru ini. Adalah satu karya yang memberikan harapan kepada semua tahu, di mana kebaikan itu tak bosan. Islam itu satu gaya hidup yang best, satu gaya hidup yang santai, satu gaya hidup yang cool, dengan cerita yang penuh aksi yang dapat dibayangkan secara visual. Walaupun dalam bentuk novel, karya Gelombang Baru ini akan memberi impak kepada pembaca-pembaca, terutama sekali remaja-remaja di Malaysia ini, InsyaAllah. Bang, dah malam dah ni bang. Saya nak balik. Buku tu boleh tak saya... buku tu bang, tu buku saya tu. Dah lah bang, saya nak balik ni bang. Habis dah interview ni bang. Matri, Bawa lah buku saya balik.